Hai Shalom, pada renungan harian kita pada hari ini, saya ingin menyampaikan satu soalan pada kawan-kawan di rumah. Apabila masalah menjadi terlalu sulit untuk ditanggung dan kita tidak dapat menanggung berat dosa kita, apa yang kita harus buat? Kalau saya akan lari. But is it that simple? Jadi di sini saya nak bagi 5 tips untuk lari dari masalah. Di dalam Roma 7 ayat 15, aku tidak mengerti apa yang kulakukan. Apa yang ku kehendaki tidak kulakukan. Sebaliknya, aku melakukan apa yang ku benci. Di dalam kehidupan kita, di antara daging dan juga roh, seperti tug of war. Kalau kita katakan tug of war ataupun di dalam translation bahasa, main tarik tali. Keinginan daging dan roh kita rasa terperangkap apabila pilihan yang kita harus buat seakan menjatuhkan kita dan membuat kita keliru dan kecewa. Dan ini menjadi terlalu sulit untuk ditanggung oleh kita semua. Dan apa yang selalunya kita buat? Kita lari. Tapi sebenarnya kita lari, bagaimana kita lari? Kita lari sebab kita mau mengosongkan minda kita nak mengosongkan fikiran kita, dan kita nak memikirkan ataupun memfokuskan hal yang lebih positif di dalam kehidupan kita. Jadi di sini saya nak kongsikan 5 tips untuk lari dari masalah dan menuju ke penyelesaian. We cannot just run away from problems. Tips yang pertama, apabila kita berlari, kita perlu berlari dengan tujuan atau destinasi di dalam fikiran kita. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah berjuang dalam perjuangan mulia ini. Aku telah sampai ke garis akhir. Aku telah setia dalam iman. Di dalam 2 Timotius ayat 4 hingga 7 berkata mengenai garis akhir. Apabila kita mempunyai tujuan dan garis akhir di dalam perjalanan ataupun larian kita akan sampai dan kita akan berlari dari masalah dan menuju ke penyelesaian. Tips yang kedua, berlari dengan kawan yang boleh dipercayai. Saya masih ingat semasa saya first berjumpa dengan Pastor Eddie, dia berkata tentang satu hal. If you want to run fast, you run alone. But if you want to run far, we run together. Dan saya sangat percaya, apabila kita berlari dengan kawan, apabila kita menghadapi masalah dan kita berlari dengan kawan kita akan mendukung kita, kawan kita akan mendorong kita di dalam larian kita, dan akhirnya kita akan mencapai matlamat kita. There will be time yang kita akan jatuh, kita akan menjadi lemah. Dan di sini kita perlu mencari kawan yang boleh dipercayai. Dan saranan saya, kita boleh mencari kawan di dalam cell group kita ataupun di dalam CG kita, ataupun kita boleh mencari mentor, elders kita ataupun pastor. Mereka akan membantu kita di dalam larian kita dan seterusnya mencapai matlamat kita. Bagi tips yang ketiga, di dalam 1 Korintus ayat 9, 24 hingga 25. Sebagaimana kamu tahu, dalam lomba lari semua peserta mengambil bahagian, tetapi hanya seorang yang mendapat hadiah. Oleh yang demikian, berlarilah hingga menerima hadiah. Setiap ahli sukan yang bertanding dalam sukan berlatih dengan gigit kerana ingin mendapat mahkota. Walaupun mahkota itu tidak kekal, tetapi kita menjalani latihan yang ketat untuk mendapat mahkota yang kekal. Jadi kawan-kawan, apabila kita berlari, kita lari untuk menjadi semakin kuat. Dan kita berlari untuk belajar dari experience kita. Dan experience by experience akan membantu kita menyelesaikan masalah kita. Dan akhirnya mencari jawapan bagi masalah kita. Bagi tips yang keempat pula, kita berlari laluan yang berbeza. Pernah tak apabila kita balik dari kerja ataupun there will be one time yang kita akan stuck di dalam jam dan kita buka Waze, dan Waze akan menunjukkan jalan yang lebih dekat untuk ke rumah kita. Itu juga apabila kita mencari jalan penyelesaian bagi masalah kita. Kita perlu mencari jalan penyelesaian dan kita kadang-kadang kita perlu mencari jalan penyelesaian yang berbeza daripada plan kita. Di dalam Ibrani 12 ayat 1 hingga 2, oleh itu kita juga
yang dikelilingi dengan sebegitu ramainya saksi, hendaklah menjauhi beban dan dosa yang amat mudah menjerat kita dan berlari dengan gigih dalam perlumbaan yang ditentukan bagi kita. Marilah kita mengarahkan mata kita pada Yesus, pelopor dan penyempurna iman kita. Untuk kebahagiaan yang ditentukan baginya, Dia telah menentukan seksa salib tanpa menghiraukan pengaiban itu, dan sekarang Dia duduk di sebelah kanan takhta Allah. Kadang-kadang kita perlu mencari penyelesaian yang berbeza daripada cara penyelesaian tradisional. Bagi tips yang kelima ataupun tips yang terakhir, kita perlu berlari dengan joy ataupun dengan sukacita. Di dalam Roma bab 5 ayat 3 hingga 5, bukan itu saja, tetapi kita juga bersukacita dengan penderitaan kita, kerana kita tahu bahawa penderitaan membina ketabahan, ketabahan membina budi pekerti, dan budi pekerti membina harapan. Dan harapan tidak mengecewakan kita, kerana Allah telah mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang telah dikurniakannya kepada kita. Along the way, kita perlu menikmati perjalanan kita. There will be time yang kita akan jatuh dan kita akan rasa bahawa kita tercicir dan kita akan berada di dalam pergumulan. Tapi kita perlu enjoy di dalam larian kita. Kita ada kawan, kita ada maklumat, dan kita berjuang dan berlari untuk menjadi lebih kuat. Ini adalah maklumat kita. Dan akhirnya apabila kita sampai di destinasi kita, kita perlu menikmati larian kita. Jadi di sini, sebelum menghabiskan renungan harian saya pada hari ini, saya ingin melontarkan dua soalan pada anda semua. Yang pertama, pernahkah kamu melarikan diri? Dan kamu melarikan diri dari apa? Adakah dari masalah kamu ataupun tanggungjawab kamu? Dan soalan yang kedua adalah, adakah kamu tengah berlari? Sebelum kita mengakhiri renungan harian kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan di atas bimbingan Engkau Tuhan. Terima kasih di atas hikmat Engkau Tuhan Allah Bapa. Tuhan, kami serahkan Tuhan perjalanan kami ke dalam tangan Engkau, larian kami ke dalam tangan Engkau, masalah kami, pergumulan kami ke dalam tangan Engkau. Berikan kami rakan, berikan kami visi Tuhan, dan goal apabila kami berlari Tuhan. Engkaulah sumber segalanya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan segala syukur. Amin.